Okey, terus pada pembelajaran kita pada ini seperti mana yang kamu lihat. Jadi untuk minggu ni pendidikan kesihatan seperti mana yang cikgu bagi tahu sebelum ni. Satu minggu cikgu akan buat PJ, satu minggu cikgu akan buat pendidikan kesihatan. Jadi untuk minggu ni kita akan lihat kepada pendidikan kesihatan, muka surat kalau dalam buku teks yang ada buku teks muka surat 86. Tajuk dia bawah tajuk perhubungan iaitu persahabatan yang sihat. Okey, kita lihat dulu. Widya, ini India dan Aminah bersahabat baik. Mereka saling bertolak ansur, mengambil berat, menghormati, empati dan memberi komitmen antara satu sama lain. Widya dan Aminah berfikiran terbuka dan bertutur dengan bahasa yang sopan. Okey, mari kita lihat amalan yang dilakukan mereka dalam persahabatan. Persahabatan ni macam rakan-rakan lah. Kita dengan rakan, contohnya rakan dekat sekolah, mungkin ada rakan dekat taman, mungkin ada rakan alam maya ke sekarang ni dulu kat rumah kan, mungkin jumpa. Jadi kita perlu jaga persahabatan dan membina persahabatan yang sihat. Yang sihat ni lebih kurang maksudnya dia ke arah kebaikan lah. Dan ada juga persahabatan yang boleh bawa pengaruh keburukan yang merosakkan. Jadi kita akan lihat selepas ni. Cikgu akan terangkan macam mana yang menyihatkan dan macam mana yang boleh merosakkan kita. Okey, yang pertama dikata kita lihat dulu ciri-ciri persahabatan yang sihat. Ciri-ciri persahabatan yang sihat, yang elok, yang baik, yang bagus untuk kita dan rakan kita. Okey, yang pertama kita lihat dia kata kat sini sentiasa ikhlas membantu rakan yang dalam kesusahan. Dalam kesusahan ni ialah kita ni dari pelbagai keluarga. Ada mungkin yang beruntung keluarga dia keluarga dia mungkin senang sikit, mungkin ada harta, mungkin banyak duit, dan ada juga yang sederhana, mungkin ada yang susah. Jadi dalam kita bersahabat, contohnya ambil dalam kelas awak, dalam kelas awak tu macam-macam dari pelbagai latar belakang. Contohnya mak ayah dia berbagai ada kerja. Jadi kita kena saling kalau membantu tu ikhlas. Ikhlas masuk ke cikgu. Contohnya kalau awak nak tolong tidak menetapkan balasan ataupun mengharapkan balasan. Jadi dalam sahabat ni perlu saling membantu. Contohnya mungkin mungkin kawan awak tu contohnya kan mungkin tertinggal duit ataupun mungkin hari tu kotak pensel dia tertinggal kat rumah ke, apa kita punya sumbangan, apa yang kita boleh bantu. Jadi kita nak bantu pun apa yang kita mampulah. Contohnya apa ni, pensel tak ada, mungkin kita boleh bagi pinjam pensel. Contohnya ini contoh lah kan, contohnya juga awak nampak kasut kawan awak tu koyak, kasut kawan awak tu buruk. Ini contoh, cikgu bagi contoh. Jadi awak rasa awak nak belikan kasut kat dia, ini kawan awak baiklah, awak nak belikan kasut tapi awak tak mampu. Mungkin awak tak mampu, awak nak beli tapi awak tak mampu. Jadi itu yang cikgu cakap, ikut kemampuan kita. Jadi kalau tak boleh tak mampu nak belikan dia kasut ataupun nak bagi dia kasut kan, mungkin awak boleh bagi tahu dekat cikgu ataupun dekat orang lain yang boleh bantu dia. Jadi awak tolong ni ikut kemampuan awak. Mungkin juga boleh tolong, mungkin awak pandai kan, kawan awak tu kurang pandai, awak tolong dia buat kerja, bantu dia, ajar dia. Dan kadang jangan pula mengharapkan bantuan. Sebagai contohnya, aku tolong kau buat kerja ni, lepas ni aku nak kau tolong aku pula. Itu dah awak tetapkan bantuan. Contohnya lagi, aku dah bagi kau pensel, lepas ni aku nak kau siapkan kerja aku. Awak gunakan dia. Itu contoh macam awak gunakan dia. Contohnya aku bagi duit sebab aku tahu kau tak ada duit kan, kau tak ada makanan. Aku ambil makanan aku ni, tapi lepas ni aku ada kerja tak siap, kau tolong aku buat. Jangan sampai macam tu.
Okey, kalau itulah dimaksud ikhlas. Ikhlas ni maksudnya tanpa mengharapkan bantuan. Okey, seterusnya 2, berbudi pekerti dalam tingkah laku dan bersopan dalam percakapan. Okey, tingkah laku ni, apa dia tingkah laku ni? Tingkah laku ni kita boleh lihat daripada Perbuatan. perbuatan, bahasa badan, pergerakan, percakapan, dan bersopan dalam percakapan. Percakapan ni adalah sopan. Kadang-kadang cikgu-cikgu pun boleh nampak, awak sendiri pun boleh tengok kita daripada wajah seseorang tu, daripada mimik muka dia, reaksi muka dia, kita boleh tahu. Kadang-kadang orang tu sedih ke, orang tu gembira ke, orang tu kadang buat muka belagak ke, orang tu kadang ada sesuatu yang disembunyikan ke, kalau dia menjeling ke, kadang-kadang daripada muka ni kita boleh baca. Walaupun kadang-kadang kita nampak dia tolong kita, tapi kadang-kadang tengok daripada wajah muka dia, dia macam berjeling, kadang ada sesuatu yang dia sembunyikan. Jadi maksud kat situ dia tak tolong dalam ikhlas. Sama juga dengan kita. Tolong tak ikhlas. Bersopan dalam percakapan. Jangan belagak mentang-mentang. Kita kadang-kadang daripada orang yang senang, ada kawan kita yang susah tu, kita cakap sesuatu yang tak elok. Kita merendahkan dia. Contohnya apa dia? Engkau ni aku tak nak kawan lah dengan engkau. Engkau baju buruk, bau busuk, tak mandi. Kalau tak mandi apa semua tu, itu kena jagalah kebersihan diri sendiri. Contohnya baju buruk ke, pensel tak ada ke, makanan tak ada. Mungkin duit tak bawa, mungkin awak bawa duit banyak RM10, kawan awak bawa RM1, RM2, awak pun awak panggil, beli je. Aku ada duit banyak. Kadang-kadang menunjuk, contohnya contohnya sebelum ni ada ayah aku banyak kan, boleh beli. Awak pun beli 10. Sedang kawan tu dia tak ada duit, tak cukup duit, tak banyak duit, dia tak boleh beli, dia tengok je. Awak pun dah tahu kawan tu tak mampu, awak saja tayang kat dia 10, awak letak atas meja 10. Itu contoh macam belagak. Mentang-mentang kawan tak mampu, kawan pun tengok aja. Awak rasa apa perasaan kawan tu? Jadi seeloknya kita jaga kita punya tingkah laku. Walaupun kita mampu, kita kena faham orang lain pun dia mungkin dia nak beli tapi dia tak mampu. Jadi kalau awak ada sesuatu, awak je yang mampu, seeloknya tak perlulah nak tunjuk dekat orang lain. Jadi kita perlu juga hormati perasaan rakan-rakan kita. Okey, seterusnya menghormati hak dan barang kepunyaan kawan. Menghormati hak dan barang kepunyaan kawan. Maksudnya sini jangan curilah. Kalau sekurangnya kalau awak tak ada ke, kurangnya boleh pinjam. Minta secara elok. Jangan pula kawan tak ada, kawan pergi tandas, kawan keluar, awak diam-diam pergi ambil barang kawan. Lepas tu bila kawan cari, tak mengaku, lepas tu tiba-tiba kawan jumpa dekat awak, jumpa dalam beg awak, jumpa dalam kotak pensel awak, berlakulah pula pergaduhan. Jadi kalau tak nak jadi pergaduhan, masing-masing jaga barang sendiri. Kalau contohnya tak ada pensel ke, tak ada buku ke, boleh minta elok-elok. Dan kita pun kalau kita ada barang lebih, kan lagi elok kita berkongsi. Kita berkongsi. Sekurangnya kita akan dapat pahala lah. Kita tolong orang. Sebab kadang-kadang pertolongan ni dia datang dalam banyak benda. Mungkin hari ni cikgu selalu cakap kita tolong orang. Kita bagi pinjam pensel ke, kita bagi dia duit ke, kita bagi dia makanan ke, berkongsi makanan. Contohnya lah. Mungkin hari ni apa yang awak ada tu kawan awak tak ada. Tapi mungkin esok lusa mungkin awak nak bisikal. Contohnya tayar awak pancit ke. Masa tu mungkin kawan awak boleh bantu awak. Mungkin dia hantar awak ke, dia temankan awak ke.
dia boncengkan basikal. Jadi pertolongan ni dia datang, dia dalam banyak perkara. Bukan hanya jangan awak nampak bagi pinjam kawan pensel ke, bukan macam tu ya. Jadi hari ni kalau kita tolong orang, mungkin esok bukan contohnya kita tolong contohnya Ali ditolong Malik contohnya hari ni Ali tu tolong Malik, esok esok ni Ali ada masalah, tak semestinya Malik tu yang akan tolong Ali, mungkin ada orang lain Saleh ke Abu ke Mamat ke yang akan tolong Ali. Jadi sebab bila kita buat baik dengan orang lain akan buat baik dengan kita. Okey, seterusnya ya. 4, bersangka baik dengan rakan. Bersangka baik ni maksudnya berfikiran baiklah. Kadang-kadang ya, kadang-kadang kita tengok selalu tak datang sekolah, datang sekolah selalu tidur. Ya, ini contohlah. Jangan pula kita fikir ni pemalas ni. Ni memang suka datang sekolah tidur je. Tapi kita mungkin tak tahu, mungkin dia orang susah, mungkin malam-malam dia tolong mak ayah dia berniaga ke. Mungkin malam-malam mak ayah dia berniaga, dia pergi teman mak ayah dia berniaga kat luar ke sampai pagi. Sampai tengah malam tidur lambat. Esok tu mungkin dia datang lambat ataupun mungkin dia tertidur dalam kelas lah sebab dia penat. Jadi mungkin kita tahu apa yang sebenarnya berlaku, tapi seleloknya kita jangan bersangka baik, jangan bersangka buruk dululah, jangan fikir bukan-bukan pada rakan kita. Okey, seterusnya yang kelima, setia dalam persahabatan dan tidak mengkhianati rakan ya. Contohnya kadang-kadang bila kita dalam persahabatan ni, dalam kita berkawan ni, kadang-kadang ya kawan-kawan kita lebih suka cerita pada rakan. Kadang-kadang ada rahsia ke, ada hal ke, ada perkara ke, kadang kita cerita pada kawan. Kalau perkara tu bukan perkara yang tak elok, yang boleh memalukan rakan kita, seeloknya kita simpan dan rahsiakan. Jangan pula awak pergi jaja. Awak pergi jaja ni contohnya awak pergi cerita dekat orang lain. Dia berkongsi rahsia dengan awak je. Perkara mungkin contohnya lah. Ini contoh. Okey, contohnya hari tu dia kata surah dia terkoyak. Contoh. Okey, surah koyak, dia kata dia cakap kat awak, boleh tak jadi dia tak boleh bangun. Contohnya dia tak boleh bangun. Lepas tu dia pun minta tolong awak. Nanti kau tolong ambil buku aku kat meja cikgu tu. Kau tolong hantar buku aku dekat cikgu. Contohnya sebab seluar aku koyak lah, aku tak boleh bangun. Lepas tu dia bagi tahu kat awak je. Sebab seluar aku koyak. Lepas tu awak tahu, awak cakap, weh dia ni seluar koyak. Awak pun cerita macam tu kat orang ramai. Itu maksudnya awak dah mengkhianati dia, percaya kat awak, dia cerita kat awak. Bila awak jerit-jerit macam tu, awak cerita dekat kawan orang lain pun akan ketawa dan gelakkan dia. Jadi itu boleh memalukan kawan kita akan rasa malu. Dan satu lagi contoh, contohnya juga ada kawan ni, dia baik dengan kita kan, sahabat kita. Ada satu, dia mungkin, dia cerita rahsia macam ni, kau jangan bagi tahu siapa tau. Tadi aku nampak dalam dompet ayah aku tinggal duit banyak, aku ambil RM100. Jadi kau jangan bagi tahu siapa tau. Contohnya rahsia macam ni. Dia dah buat apa? Dia dah buat kesalahan. Contoh kesalahan dia dah mencuri duit ayah dia. Tapi dia bagi tahu kat awak apa yang awak perlu lakukan. Benda ni elok tak elok. Jadi kalau rahsia macam ni, seeloknya awak bagi tahu cikgu ke, awak tahu bila bagi tahu cikgu pun, cikgu akan bagi tahulah sebab tak elok. Sebab benda ni contoh mencuri kan. Kalau cikgu sendiri pun kita tak boleh biarkan. Sebab apa, kalau awak hari ni awak ambil mungkin RM10. Esok RM10 lagi. Jadi nanti dia akan terbiasa. Bila awak dah biasa mencuri, itu mencuri. Mencuri ni salah.
Mencuri ni salah. Jadi bila dah biasa mencuri, nanti awak rasa benda tu tak salah. Benda tu tak salah. Mungkin hari ni awak ambil duit ayah awak. Minggu depan awak ambil duit kakak awak. Nanti lagi sebulan nanti pergi sekolah, jumpa kawan-kawan, awak curi duit kawan-kawan pula. Lepas tu jumpa pergi dekat bilik guru, tengok cikgu tak ada, nampak duit awak pun ambil. Jadi itu jadi kebiasaan dia kata. Daripada terus jadi pencuri. Jadi benda ni adalah tak elok. Jadi kalau rasa macam tu, kena beritahulah dekat orang yang sepatutnya, cikgu ke, mak ayah dia ke. Okey, itu nombor 5. Seterusnya nombor 6 nombor 6. Sentiasa menyokong tindakan baik yang dilakukan oleh rakan oleh rakan ni, tindakan yang baik contohnya dalam kelas awak tu ada kawan yang baik, yang rajin, selalu buat kerja sekolah, siap kerja sekolah. Kadang-kadang ada sikap yang tak baik dari kita ni. Awak macam menyindir atau menganying lah. Jangan buat kerja, jangan buat kerja. Kau ni saja buat baik kan? Kau ni rajin-rajin nak pergi mana? Kau ni rajin-rajin nak apa? Kau saja kan? Macam awak menyindir kawan lah. Okey. Jadi benda macam tu, jangan awak buat. Kalau kawan awak tu baik, kawan awak tu rajin, biarkan dia. Jangan pula awak menghasut dia jadi tak baik sentiasa menyokong tindakan baik yang dilakukan oleh rakan cikgu, sebab cikgu pun tahu cikgu awak pun darjah 5 cikgu tahu awak darjah 5, kadang-kadang awak boleh fikir apa yang elok dan tak elok menyokong tindakan yang baik. Kadang-kadang macam contoh nak pergi tandas pun, nak pergi apa, saya nak pergi sokong cikgu, saya nak pergi sokong kawan saya pergi tandas, jadi awak pun pergi ramai. Itu tindakan tak elok lah. Buat apa pergi tandas sama ramai jadi perkara yang elok sahaja menyokong tindakan yang baik, beri galakan pada dia kalau buat kerja siap cepat, aku pun nak cepat macam dia lah, nak siap kerjakan, nak siapkan kerja macam dia jugalah. Okey. Jadi seterusnya, okey, kita tengok saja ni gambar ni ini dia kata apa ni, kena lakonkan ni. Tapi tak apa, kita bincangkan aja sedikit lagi kita bincangkan. Okey, kita bincangkan. Cuba lakukan adegan dan gambar bersih di bawah dengan menggunakan dialog yang kamu dan rakan-rakan hasilkan. Ini kalau kat sekolah, kat kelas, dia minta kita lakukan. Sebab apa kena lakukan? Dia dalam ni nak tengok apa awak punya reaksi, apa tindakan awak. Contohnya yang pertama ni. Yang pertama ni tengok ada 2 orang rakan ni tengah makan. Lepas tu ada seorang ni mungkin bangsa lain, mungkin India ke China. Apa tindakan awak? Mungkin kat situ meja lain dah penuh, dekat meja awak je kosong. Awak ajak dia makan sekali ke? Awak ataupun awak halau dia. Seloknya makan sekali lah. Kalau sambil bila kita makan sekali tu, cikgu tahu awak kadang-kadang berborak atau bersembang atau bertegur sapa. Okey, seterusnya yang kedua ni. Dekat sini. Budak ni lah, dia bawa makanan tadi, lepas tu tiba-tiba dia terpijak air dan licin. Licin jatuh. Jadi seterusnya yang ketiga, apa tindakan kita? Kadang-kadang ini yang berlaku, kadang-kadang kita kita tahu kita akan gelakkan dia dulu kan, betul? Jadi kalau kita gelakkan orang tu, kadang-kadang orang tu boleh rasa malu dan rendah diri. Jadi kat sini tindakan dia, dia tolong kawan dia ni. Dia tolong kawan dia. Tolong angkat. Lepas tu kawan dia seorang lagi, gambar nombor 4 ni buat apa? Dia belikan makanan lain. Untuk kawan dia, sebab makanan tu dah terjatuh, tak boleh makan. Lepas tu yang kelima, dia makan sama-sama. Macam cikgu beritahu tadilah. Kalau kita tolong kawan hari ni, mungkin esok lusa tak semestinya kawan yang sama, mungkin esok lusa orang akan tolong kita. Dan cikgu-cikgu pun selalu sebutkan, buat baik dibalas baik, buat jahat dibalas jahat. Okey. Cikgu rasa
Penutupnya, kesimpulannya, rakan ni sebenarnya dia ada pengaruh. Kalau kita lihat apa masalah-masalah yang jadi sekarang ni kan, masalah contohnya nagih dadah ke, jadi pencuri ke, jadi penjahat ke, punca utama dia kata adalah pengaruh rakan. Pengaruh rakan. Nanti awak dah darjah 5, nanti dah naik darjah 6, nanti dah masuk sekolah menengah. Bila masuk sekolah menengah, cikgu cerita sikit, sikit dah 1 minit atau 2 minit lagi. Bila masuk sekolah menengah nanti, pengaruh rakan lah yang akan memainkan peranan yang penting dalam kehidupan awak. Sebab cikgu sendiri pun pernah lalui, cikgu pun dulu masuk sekolah menengah, masuk sekolah rendah, awak boleh jaga diri awak lagi, cikgu percaya. Tapi bila masuk sekolah menengah nanti, kalau awak tak pandai jaga diri, rakan-rakan ni dia akan pengaruhi awak. Dia akan dua, sama ada pengaruh rakan ni ke arah kebaikan ataupun keburukan. Contohnya kalau pengaruh keburukan ni macam mana? Kalau awak nanti dah masuk sekolah menengah sekarang ni pun ada. Contohnya awak jumpa kawan yang isap rokok. Nanti dia akan ajak awak isap rokok. Contoh, apa tindakan awak? Lepas tu, contohnya lagi membuli. Kadang-kadang kalau kita tengok kan, membuli ni jarang orang tu dia buat seorang-seorang. Nanti dia akan berkumpulan. Jadi kalau awak berkawan dengan orang pembuli, awak akan jadi pembuli lah. Lepas tu lagi, ada jenis kawan nanti dia suka ponteng kelas. Kau tak payah masuk lah masa kelas tu, cikgu tu garang lah, cikgu tu bosan lah, jom kita ponteng kelas. Itu pengaruh yang tak baik. Lepas tu dia ajak lagi melepak. Petang ni kau tak buat apa-apa kan? Malam ni kau keluar, jom kita melepak. Sedangkan bila awak waktu masih bergelar pelajar ni sepatutnya awak belajar, ulang kaji, siapkan buat kerja sekolah, tapi dia ajak awak melepak. Jadi kalau awak ikut dia melepak, memang tak belajar lah, memang tak siapkan kerja, tak akan ulang kaji, awak tak akan dapat majukan diri dengan melepak. Kalau melepak, cikgu setakat yang cikgu tahu kan, dengan melepak tak ada lagi orang yang berjaya ataupun pandai. Dan satu lagi adalah pengaruh rakan yang baik, dia mewujudkan persaingan yang sihat. Contohnya awak dengan rakan awak tu, dia pandai, jadi awak pun ikut dia. Aku nak pandai macam dia lah. Jadi kalau nak pandai macam dia, kena lagi berusaha, kena lagi rajin belajar, kena cepat siap kerja sekolah. Sebab apa? Sebab awak nak bersaing dengan dia, nak bertanding dengan dia, nak tahu siapa yang lagi hebat. Jadi ini persaingan yang sihat. Siapa yang nak lebih berjaya. Dalam masa yang sama, kalau kawan dengan orang yang rajin belajar ni, awak pun akan jadi rajin belajar. Mungkin dia boleh bantu awak buat kerja sekolah, tunjuk awak kerja sekolah. Bantu dan tunjuk. Bukannya kadang-kadang awak berkawan dengan orang yang pandai ni, pinjam buku kau, aku nak salin. Bila awak salin, awak tak akan dapat apa-apa. Bila kalau buat kerja sekolah ni, kalau salin kerja sekolah kawan, memang tak dapat apa-apa. Okey, jadi cikgu rasa itu saja untuk minggu ni. Jadi sebelum cikgu tamatkan, bila nak berkawan, pilihlah kawan yang baik. Kawan tu juga kadang dia akan menentukan kehidupan kita nanti. Okey, ada apa-apa soalan? Tak ada. Okey, jadi macam biasa cikgu ada kuis. Soalan kuis tu yang berkaitan dengan tajuk kita ini. Jadi cikgu rasa kuis tu pun ada 5 minit 10 minitnya, awak boleh dah boleh siapkan. Nak tengok apa punya kefahaman. Dah siap. Dah siap, bagus. Okey, jadi kita jumpa lagi minggu depan. Terima kasih yang hadir bersama dengan cikgu hari ini. Dan dan terus belajar. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih. Bye. Bye. Bye.